Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kumpulan subjek pembangunan organisasi. Saya sendiri Fauzia binti Ajmain, nombor matrik 259865 dan ahli-ahli lain Christina Law 268321, Nur Ain binti Amran 268551, Nur Syahidah binti Tahir 268592 dan Nalini Ramro 268532. Saya akan membentangkan tugasan kami. Yang pertama, pengenalan untuk kekal berdaya saing dan cemerlang dalam menghadapi momentum pemodenan ini. Syarikat perlu sentiasa dimaklumkan tentang perubahan semasa. Oleh itu, organisasi harus sentiasa berinovasi bersama pelarasan untuk menyelaraskan syarikat dengan kemajuan semasa jika mereka ingin berjaya. Selain itu, ia adalah untuk menjamin bahawa hal ehwal organisasi dijalankan dengan cekap dan ia sentiasa berdaya saing dengan organisasi lain. Pengurus mesti membuat diagnosis terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang pelarasan kepada organisasi. Ini disebabkan usaha untuk melakukan perubahan akan menjadi sia-sia jika diagnosis tidak dilakukan terlebih dahulu. Perkataan diagnosis ini juga diambil daripada istilah perubatan, iaitu apabila para doktor menjalankan diagnosis ke atas pesakit bagi mengesan jenis penyakit yang dihidapi oleh pesakit. Diagnosis ini juga istilah pengurusan organisasi pula merupakan komponen utama yang perlu diambil kira dalam sesuatu perancangan sebelum usaha perubahan dilakukan. Diagnosis merupakan langkah yang digunakan oleh seorang pengurus untuk memahami keadaan sebenar organisasi di bawah pimpinannya. Diagnosis juga dikenali sebagai langkah awal penilaian. Oleh demikian, untuk menyelesaikan tugasan ini, kumpulan kami memilih sebuah jabatan kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia, memandangkan terdapat beberapa ahli kumpulan kami merupakan anggota polis. Oleh itu, kami mengetahui serba sedikit perubahan yang dilakukan di dalam jabatan PDRM. Slide berikutnya saya akan bentangkan mengenai latar belakang PDRM. Yang pertama, Polis Diraja Malaysia yang kita ketahui merupakan sebuah pasukan polis Malaysia yang terdiri daripada 137,574 orang pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai awam. Ibu Pejabat Polis Bukit Aman juga merupakan pejabat pimpinan tertinggi yang terletak di Kuala Lumpur. Yang kedua, mempunyai pentadbiran iaitu Jabatan Pengurusan dan yang kedua Jabatan Logistik. Yang ketiga, mempunyai 5 jabatan yang terlibat secara langsung dalam pencegahan jenayah iaitu Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Cawan Khas dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dan yang keempat, jabatan-jabatan ini juga diketuai oleh pengarah-pengarah yang berpangkat Komisioner Polis. Bagi definisi diagnosis dan intervensi, diagnosis ialah usaha untuk mempelajari dan menemui cara sesebuah organisasi beroperasi untuk mengenal pasti masalah dan peluang untuk membuat perubahan sebagai tindak balas kepada perubahan. Diagnosis juga merupakan proses untuk memahami cara organisasi berfungsi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mereka bentuk dan merancang usaha perubahan. Diagnosis organisasi ialah kaedah menganalisis organisasi untuk mengenal pasti kelemahan organisasi dan membuat perubahan. Intervensi, satu set tindakan dan usaha yang dirancang untuk membantu organisasi dalam usaha meningkatkan keberkesanannya dirujuk sebagai intervensi. Istilah campur tangan pula berasal daripada perkataan Inggeris iaitu intervene yang bermaksud untuk campur tangan. Jika sesuatu berlaku yang berpotensi menjejaskan organisasi dan memerlukan perubahan, campur tangan diperlukan. Ini kerana pada ketika itu intervensi diperlukan untuk mengawal keadaan dan mengubahnya menjadi perkara yang positif. Intervensi ini bertujuan untuk menghapuskan semua halangan kepada keberkesanan organisasi. Antara objektif Polis Diraja Malaysia untuk melakukan perubahan ialah meningkatkan motivasi pegawai polis. Perubahan dibuat sebagai alat untuk menarik perhatian dan meningkatkan minat kerja di kalangan pegawai. Mengurangkan konflik. Seperti yang anda sedia maklum, organisasi
PDRM dibahagikan kepada pelbagai jabatan dan unit. Akibatnya, setiap jabatan dan unit bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing. Perbezaan dalam tugas, kebolehan, minat, latar belakang, ekonomi, sosial, politik dan teknologi. Meningkatkan integriti. Perubahan yang dibuat mampu meningkatkan integriti anggota daripada terlibat dengan jenayah rasuah. Diagnosis peringkat organisasi, kumpulan dan individu. Peringkat organisasi. Diagnosis ialah usaha untuk mempelajari dan menemui cara sesebuah organisasi beroperasi untuk mengenal pasti masalah dan peluang untuk membuat perubahan sebagai tindak balas kepada perubahan. Diagnosis juga merupakan proses untuk memahami cara organisasi berfungsi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mereka bentuk dan merancang usaha perubahan. Diagnosis organisasi ialah kaedah menganalisis organisasi untuk mengenal pasti kelemahan organisasi dan membuat perubahan. Peringkat kumpulan. Diagnosis peringkat kumpulan dijalankan untuk menilai tahap kerjasama yang diberikan oleh setiap jabatan dalam organisasi serta tahap persetujuan mereka dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas mereka bagi menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Seperti yang kita sedia maklum, kuasa PDRM terhad dalam kes melibatkan warga asing dan penyeludupan barangan. Ini berikutan agensi penguatkuasa yang ditugaskan menangani masalah penyeludupan barangan. Bagaimanapun, PDRM boleh membantu agensi penguatkuasaan dalam mencegah penyeludupan barangan dan warga asing dengan membuat sekatan jalan raya. Peringkat individu. Diagnosis peringkat individu bertujuan untuk menilai prestasi kerja dan kepuasan kerja setiap anggota PDRM. Ia boleh membantu pihak pengurusan dalam membuat perubahan dalam pengurusan sumber manusia untuk meningkatkan pembangunan diri ahli yang berkenaan melalui diagnosis peringkat kumpulan. Ia termasuk identiti kerja, maklum balas tentang pencapaian, kemahiran dan autonomi pekerja pada peringkat ini. Peringkat ini menggunakan kaedah perbincangan kumpulan sasaran. Cadangan intervensi perubahan. Peranan pemimpin organisasi. Pemimpin sesebuah organisasi memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran kerja, keberkesanan organisasi dan motivasi pekerja untuk pekerja bawahannya. Hasilnya, untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, pemimpin organisasi mestilah mempunyai matlamat dan objektif yang jelas. Tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada kualiti dan kepimpinan pemimpinnya. Peranan pemimpin adalah kritikal dalam memastikan kejayaan dan kecemerlangan organisasi di bawah pimpinannya. Antara sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin ialah sentiasa peka dengan sebarang isu yang ada, memanfaatkan teknologi maklumat, buat keputusan yang wajar, latihan kemahiran komunikasi yang berkesan, dan menarik pekerja yang bermotivasi untuk menyelesaikan tugas. Seterusnya adalah pengurusan latihan. Objektif sesebuah organisasi akan ditentukan oleh misi dan tujuannya. Objektif yang telah dikenal pasti akan membantu dalam menentukan bilangan ahli yang diperlukan untuk mencapai objektif tersebut. Beberapa garis panduan mesti diwujudkan untuk merekrut ahli. Contohnya, adakah keazaman boleh diperolehi melalui pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh setiap individu. Analisis keperluan adalah kaedah terbaik untuk menentukan keperluan latihan. Matlamat analisis ini adalah untuk membandingkan keadaan semasa dengan keadaan ramalan. Sebagai contoh, jika prestasi kerja sebenar tidak mencapai prestasi kerja yang diramalkan, latihan seperti perubahan dalam pengetahuan dan sikap pekerja diperlukan untuk membetulkan keadaan. Sebagai contoh, PDRM akan melatih anggota baharu selama 6 bulan untuk memberi pendedahan awal tentang kejayaan polis dan pengetahuan yang tinggi tentang tanggungjawab mereka. Pusingan kerja.
Latihan melalui pusingan kerja dicapai dengan menggilirkan anggota melalui beberapa jabatan yang ada. Hasilnya, ia dapat melahirkan ahli yang mempunyai pengalaman kerja yang pelbagai yang berpeluang bekerja di seluruh organisasi. Ia sedikit sebanyak akan membantu meningkatkan motivasi kerja mereka kerana mereka tidak akan bosan melakukan kerja yang sama untuk jangka masa yang panjang. Mereka akan sentiasa belajar sesuatu yang baru jika ada giliran kerja. Hasilnya, ia dapat membantu PDRM dalam membangunkan anggota yang serba boleh dan berpengalaman. Seterusnya adalah halangan perubahan melalui halangan individu. Yang pertama adalah tabiat. Kebiasaannya, individu mempunyai rutin harian yang tersendiri termasuk pekerjaan yang mereka lakukan sudah termasuk dalam rutin harian mereka. Sekiranya berlaku sebarang perubahan, ia akan menyebabkan sukar untuk mereka menyesuaikan diri dengan perkara yang baharu. Oleh itu, ia akan menjadi salah satu punca untuk mereka enggan berubah dan rasa takut akan sesuatu perubahan. Contohnya, berlaku perubahan dalam dasar kerajaan seperti perintah kawalan pergerakan. Seterusnya adalah faktor ekonomi. Individu yang menentang sesuatu perubahan yang hendak dibuat juga disebabkan mereka risau ianya akan menjejaskan pendapatan mereka. Seperti sedia maklum, akibat daripada pandemik COVID-19, ia telah menjejaskan ekonomi negara. Ramai yang hilang punca pendapatan disebabkan pandemik COVID-19. Oleh itu, ia menyebabkan individu sukar untuk menerima sesuatu perubahan yang dilakukan kerana mereka risau mereka akan hilang punca pendapatan. Perintah kawalan pergerakan yang dibuat sudah tentu akan menyebabkan mereka sukar untuk mencari rezeki. Halangan organisasi. Organisasi ini bersifat konservatif yang menyebabkan ia secara aktif menentang sebarang jenis perubahan. Mereka akan teguh dalam usaha mereka tanpa mengira perubahan yang berlaku. Inersia struktur. PDRM biasanya akan mengadakan temuduga fizikal dan lisan sebelum mengambil anggota untuk bekerja di bawah organisasi mereka. Ini untuk mengambil pekerja yang sesuai. Kemudian, pekerja yang berjaya akan dilatih. Akibatnya, inersia struktur akan bertindak sebagai penghalang untuk mengekalkan kestabilan. Fokus perubahan terhad. Organisasi terdiri daripada pekerja yang berbeza umur dan subsistem yang saling bergantung antara satu sama lain. Inersia kumpulan. Walaupun individu tersebut ingin berubah dan dapat menerima perubahan yang dilakukan, namun ahli kumpulan mungkin bertindak sebagai penghalang ke atas sifat ingin berubah tersebut. Hal ini kerana individu mudah terpengaruh dengan pendapat rakan sekerja yang memandang negatif ke atas perubahan yang ingin dilakukan. Tindakan mengatasi halangan perubahan. Halangan dan tentangan untuk melakukan sesuatu perubahan adalah sesuatu perkara yang pasti akan wujud dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, pengurusan hendaklah mengambil tindakan yang berkesan untuk mengatasi halangan daripada terus berlaku. Motivasi. Halangan boleh diatasi dengan berkomunikasi dengan mereka yang menentang untuk memahami mengapa mereka menentang dan untuk mengelakkan mereka melihat sesuatu secara positif. Penglibatan. Apabila seseorang terlibat secara langsung dalam perubahan, sukar untuk mereka menerima keputusan tersebut. Untuk mengatasi halangan ini, pihak pengurusan boleh memasukkan mereka secara langsung dalam proses membuat keputusan di mana mereka boleh membuat cadangan. Ia boleh membantu sedikit sebanyak dalam meningkatkan kualiti keputusan masa depan. Paksaan. Paksaan adalah strategi terakhir untuk mengatasi halangan perubahan. Ia sememangnya kejam, tetapi ia adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk memastikan semua pekerja menerima perubahan yang dibuat. Pada mulanya agak dipaksa, tetapi lama-kelamaan ia akan menjadi kebiasaan bagi pekerja. Tanpa mereka sedar, ini akan membawa kepada penerimaan mereka terhadap perubahan tersebut.
Sebagai kesimpulan, akibatnya memulakan perubahan baru dalam organisasi adalah satu tugas yang sukar kerana ia menghadapi tentangan daripada banyak pihak termasuk individu dan organisasi. Sebelum sebarang perubahan boleh dilakukan, diagnosis mesti dibuat pada 3 peringkat: organisasi, kumpulan dan individu. Setiap peringkat mempunyai set kesukaran sendiri. Diagnosis ini penting agar ahli kekal bermotivasi dalam kerja mereka dan meningkatkan kesetiaan mereka kepada organisasi. Dengan bantuan dan kerjasama jabatan lain, beban dan tugas PDRM dapat dikurangkan dan keselamatan negara dapat dikekalkan, khususnya dalam kes penyeludupan yang amat berbahaya kepada rakyat Malaysia. Namun, bagi melaksanakan semua perubahan tersebut, pelbagai cabaran dan rintangan perlu ditempuhi. Namun begitu, PDRM amat berkesan dalam mengatasi halangan membolehkan organisasi PDRM kekal cekap dan berkesan. Demikianlah tadi pembentangan daripada kumpulan 4. Sekian, terima kasih.